JDT menentang Kawasaki Frontale untuk second round group stage ISL 2022. Okey, kekalahannya agak besar untuk JDT untuk SL musim ni. Okey, kekalahan pertama JDT setelah menang 2 game, seri 1 game. So, selepas seri dengan Kawasaki untuk first round tu, nampaknya Oniki, coach Kawasaki Frontale ni dah nampak dekat mana celah-celah mana kekurangan atau kelemahan yang dia boleh guna untuk curi peluang untuk menjaringkan gol ataupun mencuri peluang yang ada ketika second round. Mereka membuktikan memang betul second round memang diorang bantai JDT habis-habisan dengan jaringan 5-0. Aduh. So bersama aku FK dalam channel Faham Studio, jom aku nak ulas sikit, aku nak review sikit perlawanan antara JDT menentang Kawasaki second round SL 2022 ni based on aku punya pandangan, pendapat. Okay. Apa yang JDT perlu perbaiki untuk mengharungi dua lagi bagi perlawanan tentang Rusia Hyundai dan juga Guangzhou FC. Jom. Okay, Assalamualaikum, welcome back to Faham Studio. Thank you so much. Okay, perlawanan second round ni. Okay, first kali apa yang aku nak cakap kat sini dari segi kesebelasan utama. Kesebelasan utama yang diturunkan oleh Benjamin Mora. Okay, nampaknya Benjamin Mora meletakkan satu kesebelasan utama yang sangat-sangat berbeza. Okay, dengan keberanian, dia memang berani. Aku respect tabik spring punya lah. Benjamin Mora ni punya berani, dia tukar all out first 11 dan juga substitution. Bersen da Silva tak ada, Nakso Insa tak ada, Leandro tak ada. Bukan setakat tak ada dalam first 11, dalam substitution pun tiga-tiga main key player ni tak ada dalam JDT untuk second round lawan dengan Kawasaki Frontale ni. Kenapa? Mungkin ramai yang mempersoalkan. Okay? Aku sendiri mempersoalkan dan aku rasa aku nampak kenapa Benjamin Mora tidak meletakkan 3 orang player ni dalam kesebelasan utama dan juga dalam senarai substitution JDT ketika lawan dengan Kawasaki untuk second round ni. Okay? Stay tune, ditonton sampai habis. Bercakap semula tentang first 11 yang diturunkan oleh JDT. JDT pada permulaannya nampak seperti nak menggunakan tactical 3-5 ataupun formation 3-5-2, tetapi apabila mula perlawanan nampak corak permainan Kawasaki Frontale ni agak menekan. Okay? Jadi tipe macam biasa suka menggunakan tactical pressing, high pressing apabila menggunakan position 3-5-2. Tetapi apabila melihat kegairahan pasukan atau player-player Kawasaki ni, JDT menurun sikit. Okey, antara muka-muka baru yang ada dalam squad ni adalah Mauricio. Okey, kalau kita perasan dalam 3 perlawanan awal sebelum ni Mauricio tidak diturunkan langsung, malah tak ada dalam kesebelasan utama tak silap aku. Dan kali ni diturunkan dalam kesebelasan utama dan juga Xiao Hongwan pun diturunkan dalam kesebelasan utama mengambil alih tempat yang ditinggalkan oleh Nakso Insa. Okay, so Hongwan ni salah satu player yang aku nak komen sikit. Okay, kalau kita tengok responsibility yang ada pada Hongwan ketika lawan dengan Kawasaki ni adalah dia perlu menjaga ataupun dia memegang title ataupun tanggungjawab dia adalah seperti tanggungjawab Nakso Insa. Kalau kita tengok sebelum ni dalam perlawanan 3 perlawanan awal sebelum ni kan, keberadaan Nakso Insa dalam squad JDT sebagai defensive midfield ni sangat-sangat baik. Okay? Dia laju apabila dapat serangan bola-bola pantas counter attack daripada pihak lawan, Nakso Insa akan terus buat pressing untuk dapatkan bola untuk membuat challenge di bahagian middle third ataupun di bahagian attacking third. Tetapi Hongwan dia punya responsibility ataupun dia punya corak permainan dia kurang sikit kalau nak comparekan dengan Nakso Insa. Dia kurang agresif, kurang pressing ataupun dia, aku tak tahu nak cakap macam mana kan. Aku tak nak compare terlalu banyak, nanti dapat macam aku merendah-rendahkan pula Hongwan. Tapi apa yang aku nampak antara Hongwan dengan Nakso Insa ni sangat-sangat berbeza. Okay? Memang rasa sangat-sangat kehilangan Nakso Insa ketika JDT lawan dengan Kawasaki kena 5-0 ni. Okay? Kehilangan Nakso Insa tu sangat-sangat dirasai di bahagian defensive midfield JDT. Okay, so aku boleh katakan formation yang diturunkan ataupun formation first 11 yang diturunkan oleh Benjamin Mora ni adalah rombakan besar-besaran. Mervin Maranon pun yang tak pernah turun dalam SL sebelum ni diturunkan. Ramadan Saifullah pun tak pernah turun dalam first 11, diturunkan dalam first 11. Safi Rasid pun ada dalam first 11. Afiq Fazail pun ada dalam first 11. Okay, kalau kita tengok bahagian middle third, bahagian tengah JDT ni, kita ada Afiq Fazail, Hongwan dan juga Mervin Maranon. Aku boleh katakan keserasian 3 player ni, okay, macam Mervin Maranon, Hongwan dengan Afiq Fazail ni kurang lagi. Mungkin diorang jarang bermain sebagai 3 orang trio untuk bahagian midfield JDT ni kan, jarang diturunkan dalam kesebelasan utama bersama-sama.
Jadi mungkin keserasian tu agak kurang kalau nak comparekan keserasian yang ada dengan meletakkan Natsu Insa, Leandro dan juga Afiq Fazail ataupun Nazmi Faiz lebih serasi. Bienville Maradona pun jarang bermain SCL bersama JDT, okay, berbanding dengan pasukan dia sebelum ni kan. Dia jarang main dengan JDT, jadi mungkin susah mendapat adaptasi ataupun susah untuk mendapatkan chemistry pemain-pemain JDT ni, terutamanya apabila hendak membuat connection dengan bahagian attacking JDT. Kalau kita tengok bahagian attacking JDT, kita nampak yakin sebab ada Forestieri kat depan, okey, Safar Rashid dan juga Ramadan Saifullah. Okey, tetapi apabila bahagian middle third ataupun bahagian midfield JDT sendiri kurang untuk mendapat chemistry antara pemain-pemain JDT ni, memberikan kekurangan kepada bahagian forward JDT untuk mendapat bola dan mendapat peluang membuat attacking. Okey, so aku rasa dalam perlawanan JDT menentang Kawasaki ni, problem yang ada mungkin di bahagian midfield. Persoalannya, kenapa Benjumora nak letakkan tactical ataupun formation first 11 macam ni? Okey, sabar. Kita ulas lagi. Okey, sebelum tu aku ingatkan lagi, aku bukan akaun JDT, aku sendiri fans JDT. Aku membuat ulasan, aku review perlawanan-perlawanan yang JDT lalui, sama ada menang ataupun kalah. Aku akan review apa yang menyebabkan punca kekalahan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang aku nampak problem-problem dalam padang pasukan JDT ketika berlawan dengan mana-mana pasukan saja. SAL, Liga Super, Piala Malaysia, apa-apa saja aku akan komen. Sebut tentang player Kawasaki Frontale pula. Okey. Right back dia. Okey, Miki Yamane. Dia assist 2 gol. Hebat. Dia punya corak permainan dia lebih kurang macam Matthew Davis. Okey. Kalau Matthew Davis tu suka main ke atas kan, follow up ataupun overlap sebelah kanan, itulah corak-corak permainan yang ada pada Miki Yamane. Okay, right back Kawasaki Frontale ni. Tetapi dalam perlawanan antara JDT menentang Kawasaki sekarang ni, nampak JDT sangat-sangat perlu bertahan. Okay, sangat-sangat perlu bertahan sebab asakan-asakan yang diberikan oleh player-player Kawasaki yang sangat-sangat kuat ni. Miki Yamane, Canatik pun ada. Memang pergerakan si kecil licik ni memang berbahaya. Okey, dan berkaitan dengan dari segi gol, aku nak sebut gol kedua, hasil hantaran crossing daripada player ni lah, Miki Yamane ni, right back Kawasaki ni. Dia buat crossing. Okey, ketika buat crossing, ada player-player JDT yang lambat marking player-player Kawasaki yang ada di dalam kawasan attacking third Kawasaki ni, ataupun yang berada di dalam kawasan kotak penalti JDT. Okey, Afiq Fazail lambat turun, Hong Wan pun lambat turun. Benda tu memberikan masalah. Tak cukup player untuk marking, tak cukup player untuk membuat blocking, menghalang player-player Kawasaki ni untuk membuat serangan ataupun membuat tandukan bola ke apa. Hasilnya jaringan kedua Kawasaki Frontale. Dan kalau kita nak tengok gol kedua dengan gol ketiga ni, jaringan orang yang sama, assist orang yang sama. Yu Kobayashi adalah penjaring, assist ni siapa dia? Miki Yamane. Dia ni lah yang assist, dan yang golkan Yu Kobayashi juga. So boleh katakan kat sini, jaringan kedua dengan jaringan ketiga ni, JDT yang aku nampak problem ni adalah marking player. Okay? Ataupun apabila JDT membuat serangan, then bola tu dapat digagalkan oleh player-player Kawasaki. Player Kawasaki buat counter attack, Miki Yamane akan buat overlapping sebelah kanan, dia buat crossing. Apabila Kawasaki Frontale membuat overlapping sebelah kanan, menghantar bola kepada Miki Yamane ni, player-player midfield JDT, Hong Wan, Afiq Fazail, Bienville Maradona lambat turun untuk support bahagian defensif. Okay, hasilnya jaringan ketiga pasukan Kawasaki Frontale, assist orang yang sama, jaringan pun daripada player yang sama. Gol kedua dan ketiga ni. Okay, so problem dia kat sini adalah bahagian defensif JDT. Okay, defensif midfield JDT pada malam tu agak-agak slow sikit lah, aku boleh kata. Agak-agak problem sikit apabila tiada Natsu Insa. Okay, tapi kita tak boleh salahkan 100% benda ni pada player-player midfield ni. Okay, player-player midfield ataupun player-player JDT ni dah bermain dengan cukup baik. Okay, kalau kita tengok dari segi possession ball, first half, second half dan total possession ball, nampak balance antara kedua-dua pasukan ni. Maksudnya ada tentangan, okey, ada saingan daripada JDT sendiri, okey. Tetapi masalahnya kenapa boleh kena sampai 5-0 ni adalah level pasukan Kawasaki yang memang top dekat Asia ni. Okey, macam aku cakap dalam video aku yang lama bulan Februari tu, Kawasaki ni adalah pasukan yang kuat. JDT dah main dengan baik, dengan possession ball pun ada JDT pegang. Kalau tengok dari segi passes pun lebih kurang sama dalam 400 lebih passes yang telah dilakukan oleh player-player JDT dan juga player-player Kawasaki. Lebih kurang sama semua. Possession ball lebih kurang sama. Tetapi kenapa JDT kalah? Sebab level Kawasaki ni sangat-sangat tinggi. Okey, second half selepas minit ke 60, aku nampak JDT kurang untuk membuat attacking. Tetapi lebih kepada bertahan dan membuat counter attack. Tetapi benda tu susah nak menjadi sebab Kawasaki dia kerap membuat pressing juga. Okey, tapi pressing yang dilakukan oleh pasukan Kawasaki ni lebih baik. Okey, nampak dia orang punya kesilapan tu sangat-sangat minima, kurang buat kesilapan. Tetapi JDT apabila membuat crossing ataupun JDT apabila membuat
main tiki taka, main short pass, kadang-kadang bola tak sampai, benda tu memberikan peluang pada pasukan Kawasaki. Player-player diorang ni membuat counter attack. Okay, so apa yang aku boleh katakan, player GT dah beri yang sebaik mungkin dalam perlawanan antara Kawasaki, antara JDT menentang Kawasaki dalam second round group stage I ni. Okay, tetapi tak boleh menang, memang susah nak menang. Kita seri lawan Kawasaki hari tu, first round pun itu dah cukup baik dah aku cakap. Okay, lawan Kawasaki ni seri tu cukup baik, menang tu bonus, sebab Kawasaki ni pasukan yang kuat. Okey, tak boleh nak cakap apalah, memang dia pasukan kuat. Apa yang JDT perlu pandang sekarang ni adalah dua perlawanan baki lagi ni. Dua perlawanan ni paling-paling lawan Guangzhou FC kena ambil 3 mata, lawan dengan Yusan Hyundai kalau dapat 3 mata cun sangat-sangat. Okey, memberikan peluang untuk JDT mara ke pusingan seterusnya. Okey, so aku boleh katakan dari segi keseluruhan JDT bermain dengan baik. Jangan kau sangka apa yang aku cakap semua ni aku nak merendah-rendahkan player JDT, bukan. Aku cakap mengikut fakta. Reality memang pasukan tu pasukan kuat. Bukan player-player JDT ni tak perform. Player-player JDT perform, buktinya ada dalam statistik perlawanan. Okey, possession ball memang ada, passes memang ada JDT, shoot pun ada. Okey, tapi tak boleh lawan apa yang ada pada pasukan Kawasaki sebab level dia orang memang level tinggi. JDT seolah-olah menggunakan second squad dalam pertemuan ini. Persoalannya, macam tadi aku cakap, kenapa Benjamin Mora menggunakan second squad? Kenapa Benjamin Mora tak nak turunkan Bersen da Silva, Leandro, Nakso Insa dalam kesempatan utama ataupun letak player-player ni dalam baku simpanan? Okey, mungkin apa yang aku nampak sekarang ni, kenapa player-player utama JDT ni tak ada dalam kesempatan utama dan juga dalam baku simpanan? Kerana aku rasa Benjamin Mora nak rehatkan player-player ni. Sebab apa? Kita tahu lawan dengan Kawasaki ni sangat-sangat susah. Apa kata kita fokus on dua perlawanan baki lagi. Okey, so nak fokus dua perlawanan antara lawan Hulsen dan juga Guangzhou, kita rehatkan player utama ni supaya diorang dapat refresh, diorang dapat kembalikan tenaga diorang sebab dah mengharungi 3 perlawanan awal ni kan, straight first 11. So Benjamin Mora mengambil risiko yang tinggi, meletakkan sales squad, merehatkan player-player utama ni untuk baki 2 perlawanan nanti. So jadi kat sini keputusan yang diambil oleh JDT meletakkan second squad bukanlah keputusan yang salah. Okey, aku rasa keputusan ni adalah keputusan yang tepat untuk memberikan ruang kepada player ni untuk berehat. Fokus next 2 game, 2 match ni pastikan boleh perform. And untuk lawan Kawasaki second round, turunkan player-player second squad yang jarang diturunkan, tetapi player-player ni pun masih boleh memberi tentangan. So itu saja review perlawanan antara JDT menentang Kawasaki dengan kemenangan Kawasaki 5-0 mengalahkan JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Ingat apa yang aku cakap, ini bukanlah kekalahan yang memalukan, ini kekalahan yang boleh dibanggakan. Sebab apa? Nak beat pasukan yang gergasi Asia ni memang susah, tetapi apabila ada possession ball, ada passes yang dilakukan oleh player JDT ni, nampak JDT ada kelas saja dalam perlawanan SL kali ni. Okey, kalah tu normal. Kalah tu normal, lupakan, fokus next match, 2 lagi perlawanan, pastikan dapat perform. Apabila player-player utama JDT ni dah dapat rehat, dah dapat recover, dah dapat energi baik, insya-Allah boleh perform untuk next game. Stay tune, subscribe. Assalamualaikum. Show